Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7 akan membacakan kaedah 21 iaitu tajuk Tasarruf al-iman alal al-ra'iyah manut bil al-maslahah, yang bermaksud tindakan pemerintahan terhadap rakyat haruslah terikut dengan kemaslahatan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama diberi Nurul Atika binti Abdul Wah, nombor matrik D191111521. Okay. Slide yang pertama iaitu huraian kaedah. Tindakan pemerintah terhadap rakyat harus terikut dengan kemaslahatan. Maksud lain iaitu tindakan atau tasarruf iman atau ketua negara terhadap rakyat haruslah dihubungkan dengan kemaslahatan. Ketua negara adalah seorang pemegang amanah kepada semua masyarakat ataupun seluruh rakyat. Hal ini selaras dengan lafaz kaedah yang bermaksud setiap orang yang menguruskan terhadap orang lain, ia hendaklah menguruskannya berdasarkan kemaslahatan. Lafaz di atas jelaslah menerangkan bahawa tindakan yang harus dijalankan oleh ketua negara itu hendaklah selaras dengan kepentingan masyarakat dan seluruh rakyat. Maksudnya kat sini kepentingan bukan hanya untuk kepentingan golongan yang tertentu sahaja, dan bukan juga membawa kepada kemusnahan kepada rakyat sama ada dari sudut keagamaan ataupun kebendaan. Kat sini ketua negara seorang ketua negara haruslah tidak ada sikap pilih kasih ataupun sebaliknya. Ia seharusnya memberi pertolongan kepada semua rakyat, kepada semua masyarakat yang memerlukan dan semua masyarakat yang ada dekat dalam negara ini. Ianya tidak perlu memilih seperti memilih bangsa, agama atau sebagainya. Ianya haruslah menjalankan tanggungjawab yang telah diberikan kepadanya dengan amanah. Amanah adalah satu tanggungjawab yang susah untuk dilaksanakan oleh seseorang. Walau bagaimanapun, seorang ketua negara haruslah bersikap adil dan saksama supaya antara masyarakat dan dengan masyarakat tidak ada pertelingkahan, ataupun masyarakat dengan ketua negara tidak ada berselisih faham ataupun hasad dengki dan sebaliknya dan sebagainya. Seterusnya, hal di atas berpendapat dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik, iaitu untuk mengawal harta anak yatim itu ataupun dengan untuk mengamankan harta anak yatim itu. Yang mana kita tahu harta anak yatim adalah kita tak boleh kacau, kita tak boleh ganggu harta anak yatim kerana itu adalah hak mereka. Kita hanya diberi tugas untuk menjaga harta itu sahaja, bukan untuk mengambil hasil daripada amanah yang diberikan. Maksudnya si arwah ada meninggalkan sekebun getah. Getah tu telah ditoreh oleh orang. Duit hasil getah tu kita tak boleh guna untuk diri kita. Kita kena bagi duit tu kepada anak yatim tersebut, kerana itu adalah hak diorang. Walaupun kita usahakan ke ataupun kita fikir kita dah jaga dia, so tu adalah macam
upah untuk kita jaga di selamanya. Maksudnya tak boleh macam tu. Kita kenalah jaga anak yatim tu dengan seikhlas hati dan jalankan amanah itu dengan betul. Okey. Haram bagi kita untuk makan dan ataupun kita guna duit anak yatim tersebut. Okey, samalah dengan ketua negara. Ketua negara diberi amanah untuk menjaga rakyatnya. Maka bila rakyatnya berada di dalam kesusahan, ketua negara itu haruslah membantu rakyat tersebut supaya dan ketua negara juga tidak boleh bersikap memiliki kasih atau hanya memberi bantuan kepada golongan yang berada, kerana dia beranggapan golongan berada akan menaikkan lagi nama diorang, akan mengharumkan nama diorang kepada seluruh rakyat yang ada dekat dalam negara tersebut. Okey. Dia haruslah membahagikan pertolongan itu iaitu dengan sama rata. Jika dia menolong golongan yang berada, dia juga harus menolong golongan yang kurang bernasib baik, kerana itu adalah amanah yang diberikan kepada beliau untuk menjaga dan mengurus rakyat yang ada di atas di dalam negara ini. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Enza binti Muhammad Saidi, Kad Matrik 19312267. Saya akan sebut tentang sumber asal kaedah. Iman Al-Sayuti ada menyatakan dalam kitab Al-Ashbah wal Al-Nazari Al-Nazai, iaitu di mana kaedah tersebut berasal daripada kata-kata dan fatwa Imam Al-Syafi'i, sebagaimana katanya, manzilatul imami minal ra'iyati manzilatul waliyi minal yatimi. Maksudnya kedudukan iman terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Seterusnya, Iman Al-Sayuti juga menyatakan bahawa kaedah tersebut sebenarnya berdasarkan athar Khalifah Umar Al-Khattab. Seterusnya, kaedah itu telah dijelaskan secara umum melalui sabda baginda yang diriwayatkan daripada Ibnul Umar, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi, iaitu setiap kamu adalah bertanggungjawab dan setiap orang yang mempunyai tanggungjawab akan diminta untuk dipertanggungjawabkan terhadap apa yang berada di bawah jagaannya. Contohnya, kalau kita diberi tanggungjawab oleh seseorang, kita haruslah melakukan tanggungjawab itu dengan sempurna, dan sekiranya kita dipertanggungjawabkan untuk menghukum seseorang itu, kita haruslah berlaku dengan berlaku dengan adil. Seterusnya itu rumusan kaedah. Kaedah dan perbahasan kaedah adalah berkait dengan pengurusan politik Islam, iaitu siasatan syar'iyah, berkait peraturan umum dalam perkara yang berkaitan dengan pemerintahan dan tindakan pemimpin terhadap rakyat. Sebarang tindakan berdasarkan peribadi ataupun golongan tertentu serta ke arah kemusnahan tidak diharuskan sama sekali, sebagaimana lafaz kaedah kullu tasurrufi jarran fasadan au daf'i salahan fahuwa manhiyun anhu, iaitu maksudnya setiap pengurusan membawa kepada kerosakan atau menentang kemaslahatan adalah ditegahkan. Seterusnya, iman atau pemerintah tidak boleh membelanjakan sewenang-wenangnya melainkan demi kepentingan kemaslahatan masyarakat atau rakyat dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan menurut syarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Sayyidatul Fatihah binti Ibrahim, nombor menteri D19111520. Kaedah pertama adalah jika seseorang amil membahagikan atau mengagihkan zakat kepada golongan yang berhak, haram diagihkan dengan kadar yang tidak sama. Jika
peragihan tersebut di atas dasar keperluan yang sama. Maksudnya kat sini, seorang amil perlu menentukan siapa yang berhak menerima zakat. Dan zakat tersebut perlu diarihkan dengan sama rata di atas keperluan yang sama. Tetapi jika seorang amil mengagihkan zakat di atas keperluan mengagihkan zakat tidak sama rata, sedangkan penerima zakat itu berada di bawah keperluan sama, maka haram zakat tersebut diagihkan. Kaedah kedua, seorang imam atau pemerintah tidak mempunyai hak untuk membebaskan atau memberi keampunan terhadap penjenayah yang sepatutnya dikenakan hukuman qisas. Maksudnya dekat sini, seseorang pemerintah tu dia tidak mempunyai hak untuk membebaskan seseorang penjenayah yang sepatutnya dia menerima hukuman, kerana perkara ini bercanggah dengan kemaslahatan umum. Jika dia didapati ada kemaslahatan untuk melaksanakan hukuman qisas, maka hukuman qisas itu hendaklah dijatuhkan. Tetapi jika didapati ada kemaslahatan untuk melakukan untuk dijatuhkan hukuman dari sudut denda ataupun bayar diyak, maka hendaklah dilaksanakan. Yang keempat, seorang pemerintah boleh memindahkan penduduk kampung tertentu atau mengambil alih kawasan mereka untuk membangun kawasan tersebut demi untuk kemaslahatan lebih umum. Maksudnya kat sini, seorang pemerintah boleh memindahkan penduduk kampung tersebut ke daerah lain, ataupun mereka mengambil alih kawasan tersebut untuk membina ataupun membangunkan sesuatu bangunan untuk kegunaan masyarakat, seperti sekolah, hospital ataupun masjid. Kaedah kelima, seorang pemerintah tidak boleh mendahulukan memberi harta daripada Baitul Mal kepada orang kurang memerlukan daripada orang lebih memerlukan. Maksudnya kat sini, seorang pemerintah mestilah mendahulukan orang lebih memerlukan untuk menerima harta Baitul Mal, kerana orang yang lebih memerlukan itu mempunyai kelayakan untuk menerima Baitul Mal, manakala orang yang kurang memerlukan itu boleh kadang-kadang dia boleh dikatakan tidak mempunyai kelayakan untuk menerima bantuan Baitul Mal tersebut. Jadi sebagai seorang pemerintah, mereka perlu mendahulukan orang yang lebih berkelayakan untuk menerima harta daripada Baitul Mal. Kaedah keenam, seorang pemerintah tidak boleh melantik seseorang yang tidak mempunyai kelayakan atau keahlian untuk memegang jawatan ataupun ketua di sebuah jabatan tersebut. Maksudnya kat sini, seorang pemerintah hendaklah melantik seorang yang berkelayakan untuk memegang jawatan sebagai ketua tersebut, kerana masih ramai lagi yang lebih layak dan berkelayakan untuk memegang jawatan tersebut. Jika jawatan tersebut diberikan kepada orang tidak layak sebagai seorang ketua, mungkin akan mengakibatkan huru-hara dalam masyarakat dan kemaslahatan umum akan terabai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Saha binti Mazuki. Nombor matrik D191111506. Okey. Saya akan menerangkan bahagian saya iaitu kaedah pecahan. Okey, terdapat 10 kaedah pecahan dalam tajuk ini dan saya hanya akan menerangkan 3 sahaja daripada 10 kaedah tersebut. Okey. Kaedah pecahan yang pertama yang saya ambil adalah al-umuru bitasarrufi fi milki ghairil batil. Maksud dia perintah menggunakan hak milik orang lain tidak sah. Okey. Huraian kaedah di sini adalah sesiapa yang mempunyai hak atau memiliki sesuatu, pada hakikatnya ia adalah pemilik dan memiliki terhadap haknya. Selagi ada batas yang diharuskan oleh syarak. Oleh sebab itu ia berhak dan berkuasa terhadap barang yang dia miliki, dan ia berkuasa menguruskan dan menggunakan barang tersebut. Perkara yang tidak sah ni adalah seseorang yang tidak memiliki benda atau hak, ia tidak memiliki kuasa ataupun tidak memiliki barang tersebut, ia tidak berkuasa untuk mendapatkan ataupun menggunakan barang tersebut. Contohnya, seseorang yang hanya diberikan amanah supaya menjaga barang tertentu, namun ia menjualkan barang tersebut. Okay, urusan jual beli tersebut adalah tidak sah. Okay, maksud dia di sini, contohnya seseorang itu diberi amanah oleh kawan dia untuk menjaga buku. Contohnya buku. Okay, kawannya memberi amanah untuk menjaga buku tersebut. Tapi yang diberi pinjam ini, diberi amanah ini menjual buku tersebut. Kiranya hasil duit daripada jual beli tersebut adalah tidak sah. Okay. Seterusnya adalah kaedah kedua, la yajuzu li ihadin an ya'khudhu mala ahadin bila sababin syar'in. Maksud dia tidak boleh seseorang mengambil harta seseorang lain tanpa alasan syarak. Okay, huraian kaedah ini menjelaskan bahawa apabila seseorang itu mengambil harta milik orang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak, ia wajib memulangkan atau mengganti balik kepada pemilik yang berhak. Okay. Rumusan daripada kaedah ini adalah seseorang yang mengambil harta tanpa jalan yang dibenarkan oleh syarak akan dikenakan hukuman. Contohnya mencuri. Contohnya mencuri barang, dan hukuman yang akan dikenakan adalah potong tangan. Okay, sebaliknya, sekiranya seorang itu mengambil harta atau milik orang lain dengan jalan yang diharuskan oleh syarak, ia tidak dikenakan apa-apa hukuman dan denda. Okay, contohnya, hukum furu' di sini adalah seseorang isteri harus mengambil sebahagian daripada harta suaminya untuk memenuhi keperluan hidup ataupun nafkah yang tidak diberikan oleh suami. Contohnya, seorang suami ini tidak memberikan nafkah keperluan untuk isteri. So, isteri ini berhak mengambil sebahagian daripada harta suami dia untuk kegunaan harian. Contohnya macam ambil masa suami tidur, dia pun ambil duit sedikit untuk beli barang dapur ataupun apa-apa. Sebab suami dia tak bagi duit tadi tu ataupun tak bagi nafkah untuk keperluan kehidupan. Okay. Seterusnya, kaedah yang terakhir yang saya akan terangkan adalah la yunza'u syai'un min yadin ahadin illa bihaqqin sabitin. Maksudnya, tidak boleh sesuatu diambil daripada milik seseorang kecuali dengan hak yang tetap atau sah. Okay.
huraian kaedah di sini adalah ia membawa maksud seseorang yang memiliki sesuatu barang atau denda atau hak, kini dia mempunyai dia memiliki barang tersebut, ia tetap menjadi hak milik dia. Tak kiralah apa pun yang berlaku ataupun perkara yang berlaku, ia tetap menjadi hak milik dia. Okay. Kecuali lah terdapat pengakuan yang barang tersebut bukan milik dia. Okay. Rumusan kaedah di sini adalah kaedah ini dibawa dalam bentuk lafaz. Okay, sebagaimana yang telah dijelaskan kata-kata dari Qadi Abu Yusuf Al-Hanafi ketika beliau mengemukakan kepada Khalifah Harun Al-Rashid. Okay. Lafaz kaedah tersebut termaktub dalam kaedah Al-Kharaj. Okay, maksud dia tidak boleh bagi seseorang pemimpin itu mengeluarkan daripada hak milik seseorang melainkan dengan hak yang tetap benar dan makruh. Okay. Hukum furu' di sini adalah jika seseorang kehilangan barang atau barangnya dicuri, apabila barang itu ditemui semula oleh pemilik asalnya, walaupun barang tersebut dijumpai oleh orang lain, ia tetap berhak menjadi miliknya dan boleh menuntutnya semula. Okay. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.